Kalau kita berlaku atas pendapat yang kedua tadi, maknanya panggil ayat muhkamah itu ayat yang dapat kita ketahui murad dengan cara sebab zahir ataupun dengan sebab tawil. Kalau tilik pada pendapat nu, boleh katakan muhkamah. Jadi itu di segi pendapat. Kita nak kata ayat ni masuk dalam muhkamah ke masuk dalam, kita nak berlaku atas pendapat mana. Nampak, kita tak jadi pertengkaran, kita kena tahu dulu pendapat mana. Jangan kita kata saja ini muhkamah semata-mata, tak boleh. Ini mutasyabihat semata, tak boleh. Kena kita berlaku atas kaum mana. Dan tak ada dia macam mana. Itu di antara lain. Ini menyebabkan keliru kerana kita orang di sana, maka mereka ada mengeluarkan perkataan dengan secara umum. Ar-Rahman ala al-arsh istawa ialah merupakan muhkamah semata-mata. Ini yang menjadi mengeliru pada orang awam, tapi kepada orang yang alim, orang yang pandai, mereka dapat ditanggungkan. Tetapi yang menaruh bimbang kepada masyarakat ramai, takut dikelirukan. Ini bila kita tengok buat panduan antara pendapat yang kedua dengan pendapat yang ketujuh, itu boleh kita nak berlaku di atas mana. Kalau kita nak katakan ini adalah daripada muhkamah, kita berlaku atas pendapat yang kedua. Ya, sebab kita dapat tahu murad dengan jalan ta'wil. Begitu juga ayat ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Al-ayat akhir sekali hingga sampai ke akhir, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi kalau tengok ayat tu, kita nak berlaku atas pendapat mana? Kalau kita berlaku atas pendapat ayat ni kurang nyata dan kurang terang dari segi waham kita, maka ini panggil ke ayat mutasyabihat. Bila mutasyabihat, mesti diutamakan muhkamah di atasnya. Kita kena dulukan ayat muhkamah. Kalau kita nak berlaku atas pendapat yang kedua tadi, mana barang yang dapat diketahui murad itu dipanggil muhkamah. Maka apa murad wa huwa ma'akum aina ma kanu? Ai wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa maknanya? Makna ma'a di situ, ma'a dengan makna serta pada pertolongan. Bila serta pada pertolongan, bukan arti berserta dengan makna jihad, bukan serta makna bertempur. Jadi bila kita faham murad situ, kalau tu ayat ni muhkamah selepas daripada ditakwil tafsiri. Jadi ala kulli hal, pendapat ini bila kita faham kedua-dua sama je. Ala kulli hal tu baik natijahnya pegangan yang bersih. Arti Allah Maha Suci dari segala-gala barang yang tak layak dengannya. Subhanahu wa ta'ala ay amma la yaliqu bihi. Klik kepada situlah. Kena kepada pegangan yang kita dah berpegang selama kemari. Tak ada berubah. Sama ada di masa mana saja, hujan ke, ribut ke, panas ke, kemarau ke, pegangan kita tidak teralih, tidak berubah walau apa saja. Tapi yang paling susah bagi orang yang tidak faham, itulah kita taruh bimbang. Sebab itu ulama di zaman kebelakangan tu, mereka banyak menggunakan kaedah-kaedah, lurah-lurah untuk apa tu? Nak menjagakan akidah yang suci dan bersih itu tadi, dengan membuatkan ta'arif, lalu dimasukkan ini, apa ini, cara macam mana, kalau masuk kata dalam mutasyabihat, cara macam mana, demi untuk nak menjagakan. Itulah dia di antara lain, ini kerja para ulama radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita ke belakang tutup guru, apa dia, pembangun madrasah semua tu, walaupun kita ni bukan ulama, hanya kita tolong menghidupkan kitab ulama, membacakan kitab ulama. Kalau katakanlah mengarang hanya pungut-pungut dan daripada kitab-kitab ulama, itu sahaja. Maka moga-moga kita walaupun bukan dia dikatakan kitab ulama, tapi orang kata kita membawakan jejak langkah mereka itu. Mereka itu ialah mereka itu adalah wasitah antara kita dengan para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Sehingga sebab itulah Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ulama itu warisan pesaka ilmu darinya. Sebab itulah dikatakan juga ulama umana'ur rusul, bukan main kedudukannya. Sekalipun dari segi kedudukan zahir kita tidak ada memegang pangkat dan jawatan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada darajat.
Di si Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pakat umana ur-rasul. Oleh yang demikian kita selaku guru-guru jagakanlah amanah. Jagakanlah amanah yang berbentuk agama, mendidik anak buahnya, mendidik masyarakatnya ke arah yang suci sebagaimana kita dapat daripada kitab-kitab ulama yang menghuraikan dan takrirkan dari semua bidang. Itulah kita buat perbandingan dan contoh saja antara kita mai tengok pendapat yang ketujuh dengan pendapat yang kedua. Jadi kalau kita katakan yang nak katakan itu ayat daripada mutasyabihat atas pendapat mana? Kalau nak kata-kata ini ayat ni daripada mutasyabihat atas pendapat mana, maka sah. Semua tu kembali balik kepada Allah Maha Suci. Nah, itu sebab itulah Syekh ni kata tidak ada pertengkaran pada istilah. Tidak ada pertengkaran di situ. Baik. Kemudian daripada situ kita berlangsung di kepada mutasyabihah tu pula ada pula mempunyai beberapa bahagian. Inilah yang Allah bagi kita amat susah lah. Jadi kalau ibarat kata kita ni kereta yang kecil nak muat banyak tu, lah macam kereta sini sebanyak-banyak berapa orang? 5. Lebih pada itu salah undang-undang kan? Lebih pada itu salah kerana kita kecil. Tapi kalau bas sampai 50 orang, ada yang sampai 70, 80, itu mengikut keadaan lah. Demikianlah kita agakkan manusia yang sama. Manusia yang sama. Tapi ulama bukan seperti biasa kita. Mereka itu ibarat lori lah, trailer lah katakanlah. Dia boleh muat kereta pula di atasnya. Tapi di sini dia ada halih nama. Yang nama kalau dia besar panggil trailer, kalau lori, kalau apa. Kalau kita orang petani saja, dia guna kereta saja. Tapi dia berbeza dengan kait wa mai mudhaf ilaih di belakang. Kereta king, dia guna lah tu. Kalau kereta saja tak faham lah ke sana. Itu dia merupakan jenis. Dia kena ada kait pula. Dia pergi dengan apa dia tanya? Dengan kereta. Dia tanya lagi, kereta apa? Kena rayak kereta king. Tu dia. Kereta bas dia berdua dah ada. Sana dia guna kelima siang, kereta kosong. Kereta pasniye. Itu dia berbeza dengan mudhaf ilaih. Dia ada kait dia. Seperti kelima air lah. Air tebu, air tuak, air apa, dia ada kait lah. Maka di sana kalau kata kereta saja tak faham, dia kena kait lagi. Kereta king. Tu dia. Sini tak ada cukup dia sekelimuh saja. Bila kata kereta, khas. Bagi kita sana pakai kata king. Itu di antara guna bahasa. Maka ni benda perkara macam ni kalau kita nak buat pertengkaran tak boleh lah. Kita ni kata ni apa panggil kata king? Tak nak kata gitu. Ini bukan masalah pertengkaran. Hanya kita nak faham yang apa mereka panggil di sana dan di sini panggil apa. Ya kiranya sama. Benda itu je. Tapi ini panggil ini panggil itu, ini panggil ni. Benda itu je. Ini pun demikianlah antara ulama salaf, ulama al-khalaf. Perkara untuk nak pegang ialah Allah Maha Suci daripada segala-gala sifat yang tidak layak dengannya. Kerana Allah yang Maha Kaya sebagaimana sebut tadi, Allah yang berkehendak kepadanya oleh semua segala-galanya tak lepas darinya. Sekalipun ada manusia ia tak mengaku adanya Tuhan. Dia panggil yang menafikan sani'. Walaupun ada manusia yang ia tak mengaku adanya Tuhan, sekalipun pada waqi' tak lepas daripada Tuhan. Itu mana kata al-muftaqiru ilaihi kullu ma'adah. Itu Tuhan. Dan dia ialah yang bersifat dengan terkayanya dari segala-galanya. Dari yang menjadinya, kerana ia adalah wujud yang hakiki. Hingga sampai dari pandangan ahli sufi, sekali dia nafi cara mempanah, tidak ada yang ada hakikat, hanya Allah. La ilaha illallah, la mawjud hakikatan illallah. Hingga pandangkan yang lain semua tak ada. Kalau kita mengajar dari pandangan tu, itu sebab dia naik. Bila dia taraqi, dia pergi kepada maqam fana, pandang tak ada. Dengan sebab itu tidak ada dalam baju jubah aku melainkan hanya Allah. Abu Yazid Al-Bastami bila ditanya siapa dalam rumah, tidak ada selain Allah.
Maka itu perkataan yang keliru. Boleh dikatakan mutasyabihat nasbah orang awam, tapi nasbah dengan orang alim berilmu tidak ada keliru. Kerana muraknya, bila kita faham murak tak payah. Tapi cuba kita guna di tengah masyarakat. Ini Tuhan, itu Tuhan, apa kata? Ini apa? Tuhan. Sudah. Saya siapa? Tuhan. Sudah. Nanti kena dikerak ke ketok lah. Tapi kalau kita kira secara hakikat, ketika dipandangkan wujud hakiki, mana lain pada Allah bersifat wujud hakiki? Tak ada pun. Kan Allah wala syai'a ma'ah. Kan Allah wala syai'un walam yakun syai'un ghairuh. Atau kama qala. Ada Allah, tidak ada yang lain sebetulnya. Jadi secara hakiki Allah yang ada. Maka sama dengan bahasa dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid kita mengaji mula-mula, sifat yang wajib kita mengetahui atas jalan tafsir. Kata setengahnya 20 sifat, kata setengahnya 13 sifat. Khilaf dah di segi bilangan. Maka dalam 20 bait atau 13 bait, apa yang dimulai pada bilang? Itu satu bijaksana ulama memula kepada membilang. Bilang wujud dulu. Hingga menjadi ke satu perbahasan. Kerana apakah dalam semua sifat Allah membilangkan wujud? Kemudian diikuti dengan baqidam, kemudian dengan baqa hingga ke akhirnya. Semua tu ada jejak langkah. Apa dia ulama menggunakan ada nuktah yang halus. Sebab diwahakan, sebab dibilangkan wujud kerana kita tak dapat nak yakinkan dengan yang sedia baik, kekal ke, esa ke, kalau belum kita faham adanya Tuhan. Tengok. Bila kita kata ada, barulah kita mai pengertian sedia ke baru, kekal ke binasa, esa ke berapa, barulah kita bina di atas ada tu. Sebab tu dia diantarkan ada dulu. Kemudian dia katakan pula, kita tengok dia kitab-kitab tauhid pula. Bila kita katakan sama ada yang kitab Melayu, Jawi, baik, ataupun kitab Arab. Bila kita bahaskan wujud, yang pertama wujud. Kitab Jawi dia kata artinya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau menjadikan syarah sedikit, kalau matan hanyalah pendek saja untuk menghafal, mudah menghafal. Kerana untuk menghafal itu perlu diikhtisarkan. Tapi untuk membicarakan benar, hanya mesti dipanjangkan. Tengok keadaan lah. Baik. Bila kata wujud, artinya ada. Tafsirkan. Yakni ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana halaman murad kita bicara. Lepas pada tu, dan dikehendaki dengan wujud di sini ialah wujud yang zati. Dari Usuluddin sendiri. Dikehendaki dengan wujudnya di sini wujud yang zati. Apa wujud yang zati? Arti adanya Allah itu, di sana dia ada guna kalimah bahasa dia. Adanya Allah itu bahasa dia, bahasa asli. Yakni ada Allah, tidak sabit siapa pun yang mengadakannya. Maka ada ini dikatakan ada yang hakiki. Maka yang lain daripada zat Allah, semua tu ada. Lain pada zat dan sifat Allah, sebut kata yang ada. Semua adanya didahulukan oleh tiada. Sebab tu dia panggil ada kita ni, cara pandangan hakiki ialah tak ada. Sebab itulah dalam mata hikam juga disebut al-kaunu kulluhu zulmatun. Kaun, alam semua ini zulmah. Zulmah dalam murad dia tidak ada semata-mata. Adamun mahdun. Tak ada semata-mata dalam pandangan syahadah. Hanya kata marilah bila pandang maka bakal dia lain pula. Jadi sama je dalam bentuk tasawuf, dia Usuluddin dan juga fiqh. Sebab itulah ulama mengatakan tiga ilmu ini dikatakan ilmu syara'. Yang semua itu adalah berdasar daripada Al-Quran dan hadis, tempat ambilnya. Bermakna 5. Sebab itu kalau fiqh baik, tasawuf baik dan Usuluddin baik tidak berdasar kepada Al-Quran hadis, dia agak bukan. Sebab itu bila itlaq saja ilmu tauhid, ilmu Usuluddin ataupun dan ilmu tasawuf, ilmu fiqh, tiga-tiga dah tempat ambil daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian
Dilahirkan semalam ada saya terdengar soalan-soalan untuk Syekh semalam tu ada menyatakan masalah tauhid dengan ilmu kalam. Di sini saya ingin menyatakan bahawa di dalam kitab Mizan yang saya terjemah daripada kitab Tijan Zarari ialah syarahan bagi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani di atas syarah bagi matan risalah bagi Syekh Al-Bajuri. Maka saya terjemah juga di situ. Di samping saya ada memasukkan sedikit takrir yang saya selit dengan perkataan yakni itu apa yang kata saya selit takrir di situ. Maka di situ saya sengaja bubuh bila sebut ilmu tauhid, dan saya bubuh di situ, saya nakal daripada hasyiah bagi Kifayatul Awam, dan tepat yang ambil sebenarnya daripada syarah Al-Maqasid, syarah Maqasid bagi Syekh Sa'ad Taftazani rahimahullah ta'ala. Bubuh di situ. Apa tu? Itu untuk menghilangkan keliruan di segi nama-nama ilmu. Kerana juga dibuat mengelirukan. Ilmu tauhid itu asal namanya. Kemudian ditambahkan nama pula dengan ilmu kalam. Apakah sebab dinamakan ilmu tauhid dengan ilmu kalam? Nah, tu dia. Ada kita bubuh di sana tu. Beberapa kerana dia banyak lagi beberapa kan. Bukan yang dimaksudkan ilmu kalam atau ilmu falsafah ni, bukan. Sebab tu kita tidak ada tidak ada syak dan ragu lah. Ilmu yang dibicarakan, kitab-kitab usul ni yang dibicarakan dengan tarik Asy'ariyah wal Maturidiyah, itu adalah kitab yang sudah bersih daripada campuran. Kalau katakanlah ada kalimah dan perkataan falsafah dimasuki pun untuk menjaga. Sebagaimana ahli sunnah kita menyebutkan fahaman Mu'tazilah, menyebutkan akidah Hasyawiyah, disebutkan juga akidah Jahmiyah dan sebagainya. Itu sebagai menjaga. Sebagai menjaga, sebagaimana kita nak menjaga anak cucu, bahayanya dadah. Terpaksa kena cerita dadah. Dan terpaksa kena rayak bahaya dadah. Dan terpaksa kena tunjukkan apa dia ni, hasil daripada dadah itu apa terjadi. Tunjuk depan pemuda-pemuda supaya nak menakuti mereka, jangan terlibat dengan ini. Kerana ini bahaya, cuba tengok. Tunjukkan kadang-kadang tayang ke pilang. Ini bahaya. Supaya apa? Dengan itu nak menggerungkan kepada pemuda-pemuda supaya jangan terlibat. Kalau dah terlibat, usahakanlah supaya elakkan diri dan sebagainya. Itu diibaratkan. Maka demikianlah kitab-kitab ulama, tuai pengarangnya ialah ahli sunnah wal jamaah. Kalau dimasukkan perkataan Mu'tazilah, ialah sebagai menjaga dan sebagai membeza. Ini ialah Mu'tazilah, ini ialah ahli sunnah, ini ialah Hasyawiyah, ini ialah. Dia jaga. Dia jaga. Bukan dia masuk mengusak, tidak. Dengan sebab itu kita tak lari daripada berguru sebagaimana kata Tuan Mubti kita tadi. Kita tak lari daripada berguru. Kalau kita tinggal daripada guru, nantilah persaingan yang akan masuk. Kalau kita tidak ada guru, nanti syaitanlah menjadi guru kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah yang perlu kita amat-amati dalam kita menjagakan kesucian agama dalam berbentuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita buat contoh dia teladan tentang perbezaan pendapat. Maka perbezaan pendapat bila kita himpunkan kembali kepada yang satu saja. Masa kita ni dah pun 12. Tangan sini kalau sana tu hanya baru 11 saja. Kita sana baru 11, tapi di sini dah 12. Tak apalah, kita sepada mana yang mampu. Pada mana mampu, sebabnya kita nak bertemu majlis yang semacam ini agaknya payah lah. Dengan kira kita tu dikira payah, tapi di sisi Allah macam kata tadi lah. Lepas tu kita mari lakah tengok kepada muka yang 14. Kepada kita mari lihat di muka yang 14. Tajuknya hal fi zikril mutasyabihat min hikmatin. Tajuk dia ada bentuk soal istifham. Adakah pada menyebut ayat-ayat mutasyabihat itu, adakah daripada hikmah?
soal, adakah hikmah? Ya, jawabnya memang sekali, kerana semua perbuatan Allah ada hikmah. Apalagi Quran disifatkan dengan nur, dengan nur yang menerang. Fallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah al-ayat. Jadi Allah Ta'ala gunakan Quran nur. Nur mana yang menerang. Tiba-tiba ada dalam Quran yang tak terang, itu kita. Bukan Quran. Sifat Quran sifat yang terang. Ibarat ni semacam hari ni. Kita tengok macam hari ni. Dengan hari ni gelap, hujan. Bila ditanya adakah matahari gelap? Cuba jawab. Adakah matahari gelap macam ni? Matahari terang. Tapi yang menjadi gelapnya ialah awan dan sebagainya. Bila dia menyelindungi, menyebabkan cahaya pancaran cahaya matahari tak sampai kepada kita ini, hanya sampai dengan bentuknya. Dia panggil kisah kita sana, dia panggil sebang. Sebang saja. Kuranglah nak. Tu dia. Demikianlah Quran nur. Cahaya yang menerang. Terang, cukup-cukup terang Quran. Tetapi yang tak terang ialah kita. Cuba tengok orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak percaya tu. Dia kata kepada Al-Quran sihir. Dia kata kepada Al-Quran asatirul awwalin. Macam-macam perkataan yang dilemparkan terhadap Quran tu sendiri. Maka kita tidak heranlah kalau dituduh kepada orang mengaji begitu dan begini, tak ada heran. Sedangkan Quran yang merupakan nur sekalipun dituduh dengan macam-macam. Tak? Nabi Muhammad ialah sahir. Nabi Muhammad ialah majnun. Hingga siapa Allah bersumpah untuk menolakkan perkataan tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah bersumpah untuk menolakkan tuduhan terhadap Al-Quran. Maka daripada situ, untuk kita nak mentasliahkan hati kita, nak mempersabarkan hati kita dalam kedudukan kita belajar ilmu agama, dan begitu juga orang yang mengajarkan ilmu agama, bila ada tuduhan semacam itu, kita ingatkanlah Quran sendiri dituduh. Dicela keji, maka tak ada heranlah. Maka daripada sini, yang tepat kita naknya jawab daripada soal tadi, adakah pada menyebut ayat-ayat mutasyabihat itu daripada hikmah? Jawabnya, ya, memang ada hikmah. Kemudian Syekh kata, telah ketahui kita daripada huraian yang telah lalu. Maksud huraian telah lalu ni kita tidak baca pada kata anwa'ul mutasyabihat. Itu sehubungan dengan tu pada muka 13 sana. Anwa'ul mutasyabihat, maknanya mutasyabihat terbahagi kepada 3. Dia rayak satu persatu di sana. Maka mari di sini dia kata telah ketahui kita. Mana daripada huraian yang telah lalu kita dapat ketahui bahawa segala ayat mutasyabihat itu ada 3 bagai. Tadilah isyarat pada anwa'ul mutasyabihat tadi. Dia kata mungkin akal kita oleh bahawa kita membahagi akal dia kepada 3 bagai. Itu dia. Jadi dia kata kita dah tahu dari huraian yang telah lalu bahawa segala ayat mutasyabihat itu 3 bagai. Maka di sini, dan kami hendak menambah akan dikau di sini bahawa sungguhnya sabitlah bagi ini ayat yang mutasyabihat beberapa hikmah pada menyebut oleh syarak, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau murad syarak hakiki Allah, kalau murad syarak majazi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli hal syarak bolehlah kita tafsir kata syarak yakni Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata maka bermula bagai yang pertama. Untuk nak bicarakan 3 bagai tadi, mutasyabihat dia ada 3 bagai. Bagai yang pertama apa dia? Iaitulah barang yang tiada kuasa oleh manusia semuanya bahawa sampai mereka itu kepadanya, ini kepada mengetahuinya. Tu ada satu bagai mutasyabihat yang kita tak kuasa nak mengetahui kan. Ada satu bagai.
Ini yang dikatakan hak atas pendapat kata mutasyabihat itu masta'tsarallahu ta'ala bi'ilmih. Nah, maka itu apa hikmat dan faedah dan gunanya Allah Ta'ala mendatangkan? Sedangkan mendatangkan Quran untuk menerangkan ummah, untuk menerangkan hamba-Nya. Tiba-tiba ada ayat yang tak terang. Ada ayat yang tak dapat kita memaham. Apa gunanya? Di situ tertanya-tanya. Lalu dia kata, bagai yang pertama, iaitu masta'tsarallahu ta'ala bi'ilmih, zahir bagi kita, padanya pada bagai yang pertama itu oleh 5 hikmat. Ini yang zahir, yang tak zahir banyak lagi. Nah, yang zahir bagi kita saja, katanya Syekh ni. Mana tu 5 hikmat? Yang pertama ialah, ini hikmat yang pertama, pada Allah mendatangkan mutasyabihat yang tidak dapat kita mengetahui. Itu hikmat yang pertama ialah rahmat, yakni kesian belas daripada Allah. Rahmat ialah kesian belas daripada Allah dengan manusia yang dhaif, yang bersifat lemah ini, yang tiada kuasa sekalian tu nak mengetahui ke sekalian perkara. Kerana kita yang dhaif, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita dijadikan manusia dijadikan dengan keadaan dhaif, lemah. Bila lemah macam kita buat ibarat tadilah, kita kereta kecil, tak dapat memikul, tak dapat menanggung muatan yang berat. Maka kita manusia yang dhaif tak kuasa nak mengetahui sekalian perkara. Dan apabila adalah suatu bukit ketika tajalli baginya oleh Tuhan Jalla wa Ala, menjadi ia Tuhan akan dia bukit itu runtuh, jadi hancur kemera. Masa Nabi Musa alaihi salam, sebagai kita maklum, dia tersungkur oleh Nabi Musa alaihi salam hal keadaan pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa. Maka betapa kalau tajalli ia Allah Subhanahu wa taala dengan zat dan hakikat segala sifat bagi manusia yang ini, bagaimana? Tentu jawab sekali, tak sangat lagi lah kita tak kuasa. Dan dari pihak inilah, pihak keadaan manusia yang dhaif lagi tak kuasa ni, pihak inilah Allah menyembunyi oleh Allah atas manusia mengetahuikan masa kiamat. Ini sebab Allah Ta'ala tak beritahu masa kiamat, yakni masa bilakah kiamat. Tahu kata kiamat akan berlaku, itu tahu menjadi pegangan kita. Jadi satu rukun iman. Di dalam rukun iman yang 6, ada satu, kita kena beriman dengan hari kiamat. Dengan makna kita mengaku bahawa berlakunya akan berlaku dan mesti berlakunya hari kiamat. Tapi yang kita tak dapat tahu bilakah masanya. Sebab itulah malaikat Jibril ketika dia datang menghadapi Nabi SAW dalam bentuk mengajar umat dan hamba-Nya. Kemudian selepas pada dia tanya apakah ia iman, Nabi SAW menjawab. Kemudian dia kata, benar engkau, sadaqta. Lalu ditanya pula, cuba khabarkan kami apa dia Islam. Nabi SAW menyatakan. Kemudian dia tanya pula, apa dia ihsan? Apa dia ihsan? Dia jawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maka daripada situlah menjadi pokok iman, Islam, ihsan. Maka iman inilah ulama usuluddin membicarakan dalam medan tu, ilmu tauhid. Islam inilah ulama fiqh membicarakan dalam medan tu. Ihsan inilah ulama tasawuf membicarakan dalam medan. Tiga-tiga adalah ilmu syarak. Sebab itulah kitab-kitab ulama dia ambil daripada hadis, dia katakan agama itu melengkapi atas 3 perkara. Agama itu melengkapi atas 3 perkara. Tak dipanggilkan agama, hanya kena ada 3 perkara. Pertama, iman, itu sebagai asas pokok. Islam itu merupakan farah. Ihsan itu sebagai syarat jadi sempurna, syaratul li kamalil iman wal Islam. Setelah itu Jibril tanya lagi, mata sa'ah, akhbirni mata sa'ah. Hai Muhammad, ceritakanlah daku bilakah kiamat.
Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah aku yang ditanya ini lebih mengetahui daripada yang menanya. Bermakna kalau yang menanya tak tahu, aku pun juga tak tahu. Di sini satu isyarat dan satu pengajaran, dan ulama boleh istinbat ambil daripada hadis ini banyak. Mana? Satu, dalam mengajar, apabila yang kita tak tahu, kita katakan saja wallahu a'lam, itu bagus. Jangan kita merabakan juga yang tak tahu pun. Nanti kita jatuh dalam silap dan sesat. Yang tak tahu kata yang tak tahu, ini bagus. Sebab Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika dia masa mengajar, ditanya beberapa soalan. Kata setengah sampai 40 soalan. Tapi dia hanya menjawab beberapa soalan, yang lagi wallahu a'lam, la adri. Ini bagusnya, ikhlasnya, tawadhu'nya ulama. Dia jawab tak tahu. Bahasa kampung kita tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu. Tak ada jadi, tidak ada jadi kecelaan, maka itu kemuliaan. Bapa, ini mengakukan dengan kedhaifan kita seorang manusia. Walaupun mempunyai ilmu beberapa sudut, beberapa segi, tapi banyak yang kita tak tahu. Lalu tu la adri, la adri. Tengok Nabi sendiri, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak ajar umat dah tu. Bila tak tahu jawab ke tak tahulah. Senang. Tak panjang kalam, akhir kalam la adri. Habis. Kalau rakyat nanti ditanya lagi. Rakyat nanti ditanya lagi. Akhir kalam tak tahu. Habis. Itu keikhlasan. Itulah satu kemuliaan ulama. Yang tak tahu dia dah tak tahu. Ini tiru daripada ajaran Rasulullah SAW. Jadi di samping kita ambil adab dalam menjawab, juga dapat ambil di situ bahawa bilakah masa kiamat ini tak ada siapa pun yang boleh tahu. Sebab itu ulama kata hatta sehingga al-malaikatul muqarrabin, malaikat yang paling dekat dengan Tuhan pun tak tahu bilakah masa kiamat. Arti masa kiamat, bilakah masa kiamat ini hanya Allah sahajalah yang mengetahui. Masta'tsarallahu ta'ala bi'ilmih. Maksudnya mutasyabihat dengan makna tu. Hak bagian yang pertama. Baik, bila begitu, kerana apakah Allah Ta'ala menyatakan hanya bila ditanya kiamat, secara hadis jawab macam tadi. Tapi dalam Quran ada orang tanya Nabi, ya Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Tabarakallazi biyadihil mulk wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin. Bila ditanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ajak, qul innamal ilmu 'indallah. Ni cara. Katakanlah ya Muhammad, hanya ilmu mengetahui tentang itu di sisi Allah saja. Wa innama ana, dan hanya aku ni nazirum mubin, yang menakuti saja. Apa yang aku katakan mu percaya, baiklah. Apa yang kamu tak percaya, itulah apa dia neraka disediakan. Itu aku hanya menakuti saja. Yang aku tak tahu itu hanya Allah saja tahu. Innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Banyak dalam ayat dan hadis mengajar supaya kita tak tahu mengakukan tak tahu. Maka hikmat ada. Hikmat apa? Ini kerana kita manusia yang dhaif, tak kuasa nak mengetahui semua perkara. Dengan itu Allah menyembunyikan bilakah masa kiamat. Walaupun kita yakin kiamat berlaku, tapi bilakah tak dapat diketahui. Ini aman bagi kita. Tengok dia kata lagi. Dan kerana dan dari pihak inilah keadaan manusia ini dhaif, lagi tak kuasa mengetahui sekalian perkara. Kerana ini menyembunyi oleh Allah atas manusia mengetahuikan masa kiamat. Apa? Kerana rahmat dengan mereka itu. Kerana kesian belas daripada Allah tak boleh tahu. Lagi supaya bahawa tiada segan mereka itu, dan supaya tiada tinggal daripada buat persediaan baginya, bagi berlaku hari kiamat. Jadi bila kita tak tahu, kita tidak ada segan. Cuba kita tahu, jadi ada segan. Kadang-kadang tinggal terus. Sama juga dengan ajal kita. Kalau kita tahu,
Nah, nanti kita susah hati. Kadang-kadang tinggal habis segala urusan. Bahasa nak mati dah. Sebab itu bomo yang pakar, doktor yang pakar, kalau dia tahu seseorang ini mengikut bagian bomo, mengikut bagian doktor, ilmu cara kedoktoran, dia tahu bahawa mengikut dalam kajian mereka, penyakit ini hanya tak lebih daripada 3 bulan, katakanlah. Bukan dia tahu-tahu mendulu pada Tuhan, bukan. Ini mengatakan cukup, mengikut kaedah, tak ada salah. Mengikut adat, mengikut kaedah, tak ada salah. Ini 3 bulan. Walaupun dia tahu begitu, dia tak ceritakan kepada si pesakit tu. Kadang-kadang dia hiburkan saja. Dia hiburkan supaya kita tu senang, supaya kita tu dalam keadaan tenang. Tapi cuba tahu. Kadang-kadang dia tahu penyakit yang ada pada kita, dia tak cerita pada kita. Dia tak cerita, dia tahu penyakit yang ada pada kita, tapi dia tak cerita. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu, itu tenang bagi kita. Apabila tahu, susah hati. Tahu kata kita ada penyakit, kena patah itu, patah ini. Tapi kalau tak tahu, apa saja yang kita nak makan, makan saja. Tapi bila tahu ada penyakit, ini tak boleh, itu tak boleh, menyusahkan. Lebih baik tak tahu pada tahu. Ini makna bukan semua lebih tahu. Ya ada pak tak tahu lebih pada tahu. Ini Allah Ta'ala tak beritahu ni kerana lebih baik tak tahu pada tahu. Bila kiamat, salah tamu sadat nak tahu, tak tahu lebih baik bagimu. Senang. Tapi nak kaji juga, kaji pecah otak-otak tak boleh tahu. Cukup cakap tu saja. Hanya kita yakinkan kiamat akan berlaku dengan dalil-dalil yang banyak. Hanya pada diri tak tengok nilai, pada diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak sekali dalil yang menunjukkan benar apa yang dikhabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmat yang pertama, Allah tak beritahu secara mutasyabihat yang tak dapat kita mengetahui semua. Itu di antara hikmat. Kata lagi, dan supaya tiada menyerang akan mereka itu manusia oleh takut dan gelisah kalau mendapat, kalau dapat tahu mereka itu dengan sebab tahdid, sebab dihadkan tu kalau Allah Ta'ala beritahu, menyebabkan takut, akan sangat hampir masanya. Dengan sebab mendapat yang dapat tahu akan sangat hampir masanya, yang masa berlakunya. Bila kita tahu kata dekat sangat nak berlaku, Allah susah dah. Sebab tu kalau ahli kajian kata pada tahun ini, akhir bulan ini akan berlaku kemarau yang amat besar, macam mana kita rasa? Walha belum tentu diisi Allah. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Perkara mungkin dalam pengajian usuluddin, hukum akal yang 3, wajib, mustahil, jaiz, semua jaiz. Semua mungkin. Sebab tu kalau ditanya macam mana, mengikut kajian ini akan tahun ini akan kemarau besar, maka kita jawab macam mana? Mungkin. Tak jawab ya dengan cara memutus tidak juga. Mungkin. Boleh jadi. Ini mana kata kerja Allah Ta'ala mungkin. Tapi kita katakan juga begitu mengikut kajian dan ilmu, maka tidak salah. Itu dia. Ini makna kata keadaan yang tak tahu lebih baik daripada tahu. Dan kata lagi, dan kerana seumpama inilah, apa dia seumpama ini? Kerana seumpama inilah, yakni menyembunyi atas manusia mengetahuikan menyembunyikan mengetahui itu. Sebab inilah seumpama inilah telah menutup oleh Allah. Allah tak beritahu, tutup daripada segala hambanya, menutup akan mengetahui oleh mereka itu, maknanya akan segala ajal mereka itu. Waktu tu mati kita sebab tu Allah tak beritahu. Tak usahkan kita nak tahukan bila kiamat, tanyakan dulu bila mati kita. Siapa boleh cerita bila awak mati? Wallahu a'lam. Tu jawabnya. Bila saya mati? Wallahu a'lam. Tapi aku dengan kamu, saya dengan awak, mana tua? Umurnya usia, sana panggil umur, sini panggil usia kan? Umur panggil 2. Sama. Tadi tak ada kita panggil umur macam kalimah Arab lah, umur. Umur, kita sana kata umur. Usia, tak apa juga tu dekat dengan lurah Siam Ayub. Siam kata Ayub.
Ayub, tu usia. Jadi dekat pada asal daripada nenek moyang kita semuanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Tu je. Tapi lahjah tu sana kata lakak tu berlainan. Nah, baik. Sebab itulah Allah Taala tak beritahu. Dan hingga siapa kita nak guna qiyas tak boleh di sini. Nak guna qiyas tak boleh. Mana nak guna qiyas? Nak qiyas di atas lahir. Adakah boleh? Maksud nak qiyas di atas lahir, siapa lahir dulu? Kakak lahir dulu, adik kemudian. Tapi kita nak qiyas daripada kelahiran, nak qiyas dengan di atas kelahiran, nak qiyas apa dengan kelahiran, qiyas atas mati. Di atas kelahiran nak qiyas dengan mati. Boleh tak? Yang lahir dulu itu mati dulu. Mau ambil mana qiyas di atas kelahiran? Kalau kita, awak umur berapa? Dah 60. Saya baru 50, awak dulu mati. Boleh kita nak guna qiyas? Tak boleh. Terkadang adik dulu pada abangnya. Terkadang anak bahkan cucu cicit daripada kita, dulu daripada kita. Tak disuka-sukanya. Kadang kita sebagai nenek taruh harapan kepada cucu, kepada cicit, tetapi hak yang diharap berlayar dulu dari kita. Ini kita nak qiyas tak boleh. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah mana kata yang tak tahu lebih baik pada tahu. Ajal kita Allah Taala menyembunyikan ajal. Supaya apa tu? Di antaranya supaya hidup mereka itu, kita manusia ni, di dalam senang dan mewah daripada segala umur usia mereka itu yang masih tinggal lagi. Hingga cuba tengok orang yang nak mati esok-esok dan nak mati besok dah, hari ni tu masih sedap lagi, agarannya begini, rancangan kita kena mengada begini, balik tengah jalan mati. Dan saya ingat Allah yarham tok mentua saya, Haji Abdul Aziz. Allah yarham Haji Abdul Aziz ialah menantu bagi Haji Abdul Qadir, menantu ayah dia. Kerana perempuan saya ni, isteri saya adalah cucu bagi Allah yarham ayah dia. Tok mentua saya ni namanya Haji Abdul Aziz, yang dia meninggal di Kampung Paluh, Kelantan. Dia pindah mai duduk di Kelantan. Takdir Allah dia meninggal di situ. Dia pada pagi hari dia mengajar. Setiap pagi dia mengajar, selepas subuh dia mengajar. Mengajar kitab Sabilul Muhtadin, fiqh, dan Minhajul Abidin, tasawuf, terjemahan. 2 buah kitab dia mengajar. Beberapa tahun dia lama. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala sudah dia mengajar. Kebetulan dalam pengajaran tu duk bahas masalah cara hubungan dengan mati. Mengajar sudah seperti biasa. Turun daripada madrasah depan, naik ke rumah, tunggu masanya apa dia tu, dia panggil mama. Perempuannya, isterinya, mentua saya masih dia memasak pagi untuk makanan pagi. Dia dah tunggu di luar, main dengan anak-anak, dan bawa terbit kereta untuk nak pergi hantar anaknya ke sekolah. Jam lebih kurang 8 lah, ke 7, lebih kurang 7 lah. Dia mengajar pagi, lepas subuh dia mengajar selalu. Jadi pelajar-pelajar orang mengaji cara kita hanya balik. Ada yang minum syahid, ada yang minum kopi, ada yang makan itu makan ni pagi. Yang saya panggil Babo Aziz, dia tengah-tengah duk tunggu, datang, sudah dia. Gitu ya. Sudah mengajar sana. Anak selalu ya, mana Babo jadi macam mana? Lalu tubik mari, tak dapat bercakap lagi. Lalu dipimpinkan ke dalam rumah. Telefon kepada murid-murid yang balik. Mana boleh, aku baru kelik mengaji. Babo mengajar. Tapi oleh kerananya benda yang sungguh tu, jadi terkejutlah. Cuba tengok mengajar ni, sebab ni mengajar boleh jadi tu mana mengajar pergi, boleh jadi benda. Tapi semoganya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan dulu, nak balik sana dulu. Tak puas hati kata ke sana, kalau balik di sini dah. Warik. Dia saya dagang. Baiklah, itulah
yang satu hikmah yang Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala mendatangkan ayat mutasyabihah yang merupakan kita tak dapat mengetahui sama sekali di antaranya, tapi hikmat ada. Ialah di antara kesian belas Allah, lebih baik kita tak tahu pada tahu. Itu cuma yang kita dah kena tahu pasal dia wajib atas kita suruh tahu. Yang kita tak tahu itu salah. Bila dia wajib suruh kita tahu, kita jahil darinya, itu salah. Tapi kalau dia melarangkan kita tahu pula salah. Senanglah. Ya wajib tahu, kita mesti tahu. Ya tak wajib tahu, kita tak payah tahulah. Tetapi kita jadi terbalik. Bila tak boleh tahu, itu bersungguh nak tahu. Nah, mana boleh. Tapi yang Allah wajib tahu itu kita diamkan saja kebanyakan. Ini yang masalahnya. Ingin nak tahu barang yang tak dapat diketahui, tapi yang jadi suruh tahu itu kita segan. Itu baik. Itu satu hikmah. Hikmat yang kedua kita tengok kan, ialah iktibar dan nak menguji. Iktibar dan menguji. Bahasa kita kata, apa maksud di sini iktibar dan menguji ini perlu kita buat perbahasan. Jadi perkelimah yang kita kata menguji ni biasa dipakai dari segi lugah, makna apa? Tujuan menguji ini ialah kita nak tahu ke sesuatu yang kita belum tahu, tak gitu? Sebab tu kita uji. Kita nak tahu kan pelajar kita ni setakat manakah pendapat dia, hasil ilmu dia. Lalu kita adakan uji, adakan ikhtibar. Dan juga kalau kita nak nak jual emas ataupun orang yang membeli emas, dia nak tahu kata emas ini berapakah, emas apa 10 ke dan sebagainya, dia uji juga. Supaya nak tahu kan emas ada campuran ataupun tidak, ya ada uji. Bermakna kelimah uji ni dipakai pada makna uji supaya nak tahu barang yang sebelum pada tu tahu. Kemudian kalau kita pakai makna uji iktibar dengan makna tu nasbah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mustahilnya. Sebab memberi waham bahawa Allah itu tak tahu sebelum. Walha Allah wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi dengan ilmunya akan semua perkara. Allah meliputi dengan semua perkara akan ilmunya. Dari sedia kala lagi Allah mengetahui. Allah mengetahui sedia kala lagi dari ilmu kata ta'alu ilmu yang tanjizil qadim. Tiba-tiba bila diguna kelimah uji memberi waham kata Allah tak tahu sebelum itu. Macam mana? Ni cara buat cara bahas ilmiah dia panggil. Lalu tu kita jagakan. Iktibar dan menguji, dan menguji itu atas tafsir pada iktibar. Huraikan sekali lagi. Menguji yakni menzahirkan rupa ujian. Huwallazi khalaqakum Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memberi waham ayat tu Allah tak tahu lagi sebelum tu. Walha Allah tahu sedia kala bahawasanya ini tu akan berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, lagi akan berlaku. Kemudian dikatakan uji, yakni Allah menzahirkan rupa ujian untuk menzahir kepada kita. Kalau dia tidak menzahir, tak zahir. Kalau dia tak menyata, maka kita tak dapat nyata. Contohnya seperti Iblis alaihi la'natullah. Kalau dulu para malaikat tak tahu kata Iblis kufur. Kalau dulu malaikat tak tahu kata Iblis takabur, sombong. Malaikat tak tahu, sehingga ajib dan tercengang Iblis ni lebih hebat daripada mereka lagi dari segi ibadahnya kepada Allah. Tapi yang sebenar malaikat wa kana minal kafirin. Allah tahu bahawa malaikat bahawa Iblis ini telah. Dengar dikata guna telah. Telah angan. Wastakbara, telah takabur. Telah bila sedangkan berlaku itu, ini telah tilik pada ilmu Allah. Pada ilmu Allah telah kufur. Pada ilmu Allah telah takabur. Tetapi yang berlaku hanya baru. Setakat Allah kata usjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu zahirlah melalui rupa ujian perintah suruh sujud kepada Adam. Bila perintah suruh sujud kepada Adam, mereka tak mau. Zahirlah kepada para malaikat kata iblis ini kufur, tak ikut perintah Allah.
Belum tu tak zahir. Mana Allah menzahir rupa ujian, dikatakan Allah menguji. Bukan mana Allah tak tahu lagi iblis kufur. Demikianlah mai faham di sini. Yang kita kata Allah Taala memberikan adalah ayat tu mutasyabihat. Di antara hikmat ialah ikhtibar dan menguji, yakni menzahirkan rupa ujian, nak menyatakan rupa ujian. Adakah beriman oleh manusia dengan perkara yang gaib, nak percaya ke tidak? Dengan hari kiamat akan berlaku, nak percaya ke tidak? Mati akan hidup balik, percaya ke tidak? Nah, itu nak merupakan ujian. Kerana teguh dengan khabar oleh yang benar, bagi orang yang teguh dan tetap, maka dia percaya. Atau tiada beriman mereka itu, adakah beriman atau tidak? Maka segala orang yang dapat petunjuk itu, mereka itu berkata telah beriman oleh kami. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina. Tengok, lahirlah orang yang beriman, orang yang tetap di atas beriman. Bila ada ujian, selalu mereka berkata amanna, kami telah percaya. Semua itu adalah dari sisi Tuhan kami, sekalipun kami tak dapat mengetahui satu persatunya. Kami teguhkan dengan, kami yakinkan dengan khabar Allah. Kerana khabar Allah wajib benarnya, mustahil dustanya. Teguh di situ. Kita yakin kiamat berlaku kerana khabar daripada Allah dan khabar daripada Nabi, daripada khabar as-sadiq, yang kita tidak gugahkan lagi. Apalagi dalil akli pun banyak yang menunjukkan atas itu. Maka yakin kita. Walaupun tak dapat hurai, tak dapat disebutkan bila ke, tahun mana ke sekalipun. Tahu bila masuk sekalipun kita yakin. Itu kelebihan orang mukmin yang tetap iman melalui ujian. Kemudian dia kata walaupun jika tiada mengetahui mereka itu atas jalan ta'yin yang menentukan makna sekalipun. Dan segala orang yang ada dalam hati mereka itu belok, ya Allah Ta'ala kata fallazina fi qulubihim zayghun, ada di dalam hatinya belok dan syak ragu, mereka itu kufur, mereka itu dengan dia kufur. Padahal ia yang sebenar, walhal ia barang yang ada padahal ia yang kata yang sebenar, apa mutasyabihat tadi sebenar daripada Tuhan. Dan ikut mereka itu akan barang yang tasyabuh dan kesamaran kerana mencarikan fitnah dan keluar daripada agama secara jumlahnya. Itu dua hikmah yang kita dapat. Dan untuk mengakhiri, kerana memandang pada masa dah pun jauh pergi dah, kita lihat satu lagi, apa dia ni, kita mai tengok hikmat yang keempat lah. Tu kita lakah dah. Kita lihat ke hikmat yang keempatnya, iaitu nak mendirikan dalil atas lemah manusia dan jahilnya, manakala besar oleh persediaan manusia dan limpah oleh ilmu pengetahuannya. Dan pulaknya nak mendirikan dalil saksi atas kekuasaan Allah yang mencari ia akan adanya. Yang ni Allah mempelakukan perkara luar biasa itu, Allah nak menzahirkan zahirlah. Dan bahawasanya ini nak menunjukkan bahawasanya Allah itu ia jua yang meliputi ia dengan sekalian perkara akan ilmunya. Dan bahawa semua makhluk semuanya tak dapat meliputi mereka itu dengan sesuatu akan ilmu mereka itu, melainkan dengan barang yang telah kehendaki Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sebagaimana kita maklum dari ayat Al-Kursi itu. Itu dia. Dan pulaknya hikmat yang seterusnya, hikmat yang ke-5. Kita mai tengok dulu hikmat yang ketiga. Jadi susah balik lah dia. Jadi hikmat yang ketiga, barang yang berkata oleh Al-Fakhrur Razi bahawa Al-Quran melengkapi ia atas menyeru, mengajakkan segala yang khawas, orang-orang kenamaan lah, ataupun orang-orang yang berpangkat mulia, orang-orang yang berpangkat tinggi, dan yang awam, orang-orang ramai ataupun orang biasa lah. Jadi Quran semua menyerukan mereka itu, bukan hanya tuju kepada setengah-setengah sahaja. Dan bermula tabiat, perangai yang semula jadi, segala orang awam itu tiada bersetuju pada perijaan yang kebanyakan.
tak bersetuju daripada mendapatkan segala hakikatnya, maka orang awam yang telah mendengar pada mula pekerjaan akan mengisbah maujud yang tiada berjisim dan tiada bertempat dan tiada diisyaratkan padanya, lalu menyangka ia orang awam akan bahawasa ini ialah ketiadaan semata-mata. Sangka dia. Sebab itu kena bercakap turut pandangan dia. Di sini contoh, seperti kita nak tahu, kita nak contohkan budak-budak, anak-anak kecil kita, dia hanya baru pandai bercakap, pandai mengerti ala qadar, tapi cuba kita menyatakan, kadang-kadang ni satu anak saya sendiri punya dua orang anak lelaki yang baru hanya 6 tahun 8 tahun. Nah, dia duk main, dia duk bercakap di kalangan, dia duk main dua beradik sana panggil, duk main-main. Gitu baik masalah dia buat sesuatu, katanya abang tak boleh tu adik, Tuhan murid. Dia gitu kita ceritakan luar sana. Tak boleh adik, ini Tuhan murid. Dia kata, abang, dia kata, kemudian adiknya, ini abang kata, itu pun Tuhan murid. Dia kata, Tuhan, di mana Tuhan kita? Ni adik bertanya kepada abangnya, di mana Tuhan kita? Jawab abangnya, tak boleh tanya begitu, tak baik. Apa? Dia kata, ada, tapi di mana? Tanya adik, tak boleh kita tanya begitu. Dia kata tak baik. Tak baik, duduk di mana? Duduk sini. Kemudian abang jawab dengan pintasnya. Abang jawab kata, nanti kita besar dulu, pas kita mengaji, kita dapat tahulah. Oh, katanya adik, ini baru kecil saja, umur 6 tahun, 8 tahun. Nanti besar dulu, dia kata, kita mengaji dapat tahu. Kata dia. Ini nak rakyat kata khayalan kita orang yang sikap ni nak tahu biasanya sebut bila ada biasanya di mana. Bila ada biasanya di situ di sini. Kemudian kalau dia bercakap maujud dia tak berjisi kepada orang awam, nanti dia katakan tidak ada. Itu benda tidak ada. Sebab itu menyebab keliru pada orang awam juga. Setengah-setengah daripada orang yang jatuh dalam syubhat, dia kata bagaimana? Dia kata tak makgul bahawa suatu maujud yang tak bertempat. Ini dia guna istifham. Dia tanya, makgulkah suatu yang ada tetapi tak bertempat? Makgulkah ada tapi tak berpihak? Bentuk tanya, tapi makna istifham ingkari. Dengan makna tak makgul, tak boleh terima yang ada tapi tak bertempat, tak boleh terima yang ada tapi tak berpihak. Ini dilemparkan oleh setengah-setengah orang yang jatuh dari syubhat itu. Ini menyebabkan jadi perpecahan yang akhir. Dengan itulah disebutkan mutasyabihat tadi itu di antara lain ialah untuk menguji dari Allah dan kesian belah daripada Allah, dan yang kedua yang ketiganya untuk menghadapi dengan orang awam, hanya kita gunakan cakap dan untuk dia mudah faham saja. Maka bila untuk dia mudah faham, gunakanlah bahasa bagaimana cara bercakap. Seperti kita kata, kita selalu bercakap kalau kita di sana agak ni misalnya kita nak cukur rambut, tapi kita guna dengan perkataan cukur kepala. Kita guna ke tak? Di sini ada guna ke tak cukur kepala? Ada guna. Itu kalau kita kira, kalau pakai secara zahir, rusaklah. Cukur kepala kan nanti ambil pisau kan tengah tengah lah. Tu cukup pada, tapi bukan murad. Ni kata al-zahir laisa bi muradin. Tapi bahasa bercakap al-lughatu tubna 'ala zahir. Bahasa bercakap kita binakan di atas zahir bagaimana bercakap, itu dia. Muradnya pentingnya ialah faham. Sebab tu kalau faham tak nanti dengan ibarat, maka sudah cukup. Sebab ahli isyarah dia tak bercakap banyak, dia pakai isyarat sebab faham. Dan cuba tengok orang yang kita kata orang yang bisu, orang yang kelu lidah, tak payah dia bercakap, dia nak guna ibarat pun tak boleh, tapi padan dengan isyarat dia cukup. Cuba tengok berita tu, berita apa tu? Dalam kecil dia ada berita ke siapa dia? Dia beritahu kepada siapa? Takkan beritahu kepada orang bisu, orang yang kelu lidah. Sebab pentingnya faham, pentingnya mengerti, walaupun melalui isyarat kita erti. Kita berjalan, manakala jalan sifat, di sana dia buat cara dia nak panah ke situ.
dan dia bergadah. Kita reti dengan isyarat, tak payah tanya orang lain lagi. Ini tak boleh pergi ni. Tak boleh nak kona ni, kena ni. Nah, ini yang panggil dengan jalan isyarat. Tapi kalau kita tak reti di awal lagi isyarat itu, maka ikut saja kita pergi. Nanti salah. Sebab itu lebih dulu nak keluarkan lesennya. Bila ada lesen, kena periksa, kena ada temuruga dan sebagainya. Nah, baru dikeluarkan lesen. Sebab nak tahu cara isyarat, cara apa. Demikianlah Al-Quran lebih lagi hebat dan lebih lagi payah pada itu. Maka